berjumpa lagi bersama siapa? Bersama Madam Siti. So hari ni e-tuition nak bawakan matematik darjah 6 iaitu tajuk wang unit 5. Ini adalah wang part yang ketiga. Saya dah buat dah wang part pertama dan kedua. Jangan lupa tengok supaya faham apa yang saya ajar dalam topik kali ini. So sebelum tu, thank you everybody kepada semua yang dah tengok video-video e-tuition, dah tengok video-video Madam Siti. Kalau tak faham boleh terus tanya dekat komen ataupun pergi kepada kita punya Twitter e-tuition_my, tanya soalan kat situ dan kita akan cuba jawab. Dan tak lupa juga follow Instagram e-tuition @e-tuition dan juga subscribe YouTube ni, YouTube e-tuition, dan turn on notification supaya setiap kali kita post video-video baru korang akan dapat update. Okay, so hari ni kita nak belajar unit 5 wang. Dan wang kali ni apa yang kita nak kena tahu adalah asset dan liability. So at the end of this video, kemarin cakap orang putih, di penghujung video nanti korang akan tahu apakah itu asset dan liability. Sekarang tahu tak? Tak tahu. So nanti saya akan terangkan dan kita akan tahu apa itu faedah dan last sekali apakah itu cukai perkhidmatan. Dan kita akan buat setiap benda ni, kita akan buat satu contoh supaya akan lebih faham. So sekarang kita akan pergi kepada asset dan liability dulu. Liability. Okay, so apakah itu asset? Apakah itu liability? Asset adalah, tengok kalau purple ni, asset adalah apa yang kita miliki atau apa yang kita ada. Okey, dia boleh jadi kereta, rumah, duit kita dalam bank, macam-macam lah. Semua yang kita ada, kita panggil dia sebagai aset. Okey, dan liability, apakah itu liability? Liability adalah tanggungan ataupun hutang. Liability ni adalah apa yang kita kena bayar. Okey, sebagai contoh, saya ada hutang rumah. Hutang rumah itu sebanyak 1,000 sebulan. So itu adalah saya punya liability. Dan sebagai contoh lain, hutang kad kredit, hutang kereta ataupun semualah yang hutang-hutang ataupun apa yang kita kena bayar setiap bulan, itu adalah liability. Dan apa itu asset? Asset tadi kita ulang balik adalah apa yang kita ada, liability apa yang kita kena bayar. Okey, kita boleh tengok di contoh yang pertama. Saya ada jadual asset dan liability oleh Encik Sim. Okay, ni Encik Sim punya, dia ada simpanan tetap. Simpanan tetap ni maksudnya duit yang ada dalam bank yang dia tak keluar-keluarkan. Nilai dia sebanyak 10,000. Dan Encik Sim ni ada kereta, harga nilai kereta tu 45,000. Dan dia ada pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan dia sebanyak RM38,000. Dan dia ada juga hutang kad kredit sebanyak RM5,000. Kita tengok soalan A, dia tanya namakan aset Encik Sim. So kat sini kita ada simpanan tetap, kereta, pinjaman perumahan dan juga hutang kad kredit. Dia tanya antara empat ni mana satu aset? So macam tadi saya dah terangkan aset tu apa. Aset ni adalah apa yang kita ada. So untuk soalan ni bukan kita lah, apa yang Encik Sim ada. Encik Sim ada apa? Kita tengok balik simpanan tetap tu apa yang dia ada tak? Ya, itu adalah duit yang dia simpan. Itu adalah kepunyaan Encik Sim. So ini adalah aset. Dan kereta ni adalah apa yang Encik Sim ada tak? Ya, betul, Encik Sim ada kereta. So ini adalah aset. Pinjaman perumahan adalah benda yang Encik Sim kena bayar sebab dia ada pinjaman. Pinjam duit orang, kita kena bayar. So sama juga dengan pinjaman perumahan ni. Encik Sim dia pinjam duit daripada bank untuk beli rumah. So pinjaman tu adalah dia punya liability. Okey, ini ada liability. Macam salah eja je. Betul. Liability. So yang saya tik tadi adalah aset. Asetnya simpanan tetap dan juga kereta, aset. Okey, so kita tengok last, hutang kad kredit. Hutang kad kredit ni aset ke liability? Okey, macam saya kata tadi, aset adalah apa yang dia ada. So ini adalah hutang kad kredit, apa yang Encik Sim ni kena bayar. Sebab hutang dengan pinjaman adalah benda yang kena bayar. Bila dia kena bayar, itu kita panggil sebagai liability. Liability ni adalah tanggungan, apa yang ada kat dia yang dia kena bayar. Okey, ini adalah liability.
Alright. So, kita tengok balik soalan. Dia suruh namakan aset yang Encik Sim ada. Jadi, apakah aset-asetnya? Kita ulang balik. Simpanan tetap. Dan ada dua aset kan? Dan juga kereta. Itulah aset-aset yang Encik Sim ni ada. So, kita boleh tengok soalan B. Hitung jumlah liability. So, sekarang tadi saya dah kata dah, ada berapa liability yang Encik Sim ni ada? Ada dua. Yang pertama, pinjaman perumahan. Berapa pinjaman perumahan? RM38,000. Dan hutang kad kredit. Berapa hutang kad kredit? Tambahkanlah sebab nak cari jumlah kan. 5,000. Okey. Tambahkan 0 tambah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 tambah 5. 8 tambah 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 1 ke atas, 3 dekat bawah. 3 tambah 1, 4. Jadinya liability Encik Sim adalah berjumlah RM43,600. Dan apakah liability itu? Ia adalah pinjaman perumahan dan juga hutang kad kredit. Okey, so kalau saya nak tambah soalan ni, saya tanya Encik Sim ni dia pandai tak dia uruskan kewangan dia? Macam mana kita nak tahu? Orang yang pandai uruskan kewangan, dia punya aset lagi banyak daripada liability. Sebab aset tu adalah apa yang kita ada. Liability adalah kita hutang yang kita kena bayar. Orang yang bijak, aset dia kena lagi banyak daripada hutang. Kalau kita ada hutang lagi banyak daripada apa yang kita ada, maksudnya kita tak bijak untuk menguruskan duit-duit yang kita ada. So, sekarang kita tengok Cik Sim ni, dia pandai tak uruskan kewangan dia. So, macam mana kita nak tahu? Tadi saya cakap, kita kena pastikan orang yang bijak menguruskan kewangan aset A. Aset dia kena lagi tinggi daripada liability. Okey, kita kena pastikan aset lagi tinggi daripada liability. Sekarang, kita tahu tak berapa jumlah liability dia? Encik Sim punya kita dah kira tadi, RM43,600. So, bukan 600. Ya Allah, tulisan siapa? Itu kosong. Minta maaf. Dipinta. Okey, so 43,000. Alright, so ini adalah liability. Kita dah tahu nilai liability Encik Sim banyak ni. So, kita kena cari apa? Nilai aset. Jumlah aset, bukan nilai aset. Jumlah aset, apa yang kita kena buat? Tambahkanlah semua aset yang Encik Sim ada. So, tadi dia ada dua simpanan, dua aset. Apa dia? Simpanan tetap 10,000 dan juga kereta 45,000. Macam mana cari jumlah? Sama macam kita cari liability tadi, kita tambahkan. So, untuk aset pula, jumlah aset dia RM10,000 tambah dengan RM45,000. Tambahkan 0,005,5 RM. So, ingat tak tadi saya tanya, orang yang bijak menguruskan kewangan, aset lagi tinggi daripada liability. Kalau liability lagi tinggi dari aset, maksudnya orang tu tak bijak menguruskan kewangan. Sekarang Encik Sim bijak ke tak bijak uruskan kewangan dia? Kita tengok, aset 55,000, liability 43,000. So, sekarang aset lagi tinggi, aset duduk atas, liability duduk bawah. So, dia bijak ke tak? Dia bijak. Aset kena duduk atas. Maksudnya apa yang kita ada kena lagi banyak daripada apa yang kita hutang. Okay, so itu adalah contoh untuk aset dan juga liability. Kita tukar pula kepada faedah. Apakah itu faedah? Faedah ni adalah bila kita simpan duit dalam bank dan bank akan bagi kita faedah tahunan. Maksudnya setiap tahun duit kita akan bertambah. Berapa banyak? Bergantunglah kepada berapa peratus faedah yang bank tu bagi. Sebagai contoh, saya simpan duit dalam bank RM1,000. Okay, bank tu kata setiap tahun saya akan dapat faedah 1%.
Okey, 1% daripada RM1,000. Kalau kira-kira saya akan dapat, tak tahu, kenalah kira. Okey, 1% daripada simpanan saya tadi dalam bank berapa? RM1,000. Macam mana? Macam mana kira ni? Ingat salah je. 1%, kalau peratus tu kita nak buang, simbol dia apa? Kena buat jadikan dia per. 1 per berapa? 100 lah. Daripada maksudnya darab RM1,000. So apa kita nak buat sekarang? 1/100 darab 1,000. Kita ada kosong-kosong dekat bawah, kita ada kosong-kosong dekat atas. Kalau dah biasa tengok Madam Siti punya video, saya selalu cakap kalau atas dan bawah ada kosong ataupun sifar, kita boleh potong. Tapi syarat nak potong satu atas satu bawah. Sorry, satu bawah satu atas. Sama je sebenarnya. Okey, so sekarang kenapa? Sebab kita akan potong couple. Kita tak boleh potong bawah je. Bawah-bawah. Oh, salah. Kena bawah, atas. Bawah, atas. Okey, sekarang saya nak potong couple. Potong satu bawah, potong satu atas. Saya dah potong satu couple. Couple haram. Potong lagi. Satu bawah, satu atas. Okey, sekarang dekat atas ada kosong. Boleh tak saya nak potong? Tak boleh sebab bawah dah tak ada kosong. Bila dah tak ada, maksudnya tak ada apa yang saya boleh potong lagi. Now, sekarang kita tengok balik nombor yang tinggal selepas saya potong-potong. 1/1 darab RM10. 1 bahagi 1 dapat 1 lah. Apa-apa yang duduk bawah dia 1, kita akan dapat nombor dia balik. 1 darab RM10, sifir 1 lah. Bersamaan dengan RM10. Okey, so sekarang macam saya kata tadi, saya simpan RM1,000. Bank kata saya akan dapat faedah sebanyak 1% setiap tahun. Maksudnya apa? Setiap tahun saya akan dapat RM10. Kalau saya simpan untuk 5 tahun, saya akan dapat RM50. Alright, so faham? Ada faham? Itu adalah faedah. Now, kita tengok balik dekat faedah punya bahagian. Faedah adalah wang yang diperoleh daripada simpanan di dalam bank. Macam saya kata tadi, kita simpan duit dan bank akan bagi kita faedah setiap tahun. Berapa banyak tu bergantung kepada berapakah kadar faedah yang dia bagi, berapa peratus faedah yang bank tu bagi. Okay, and then kat sini ada dua rumus ataupun formula ataupun equation, tak kisahlah apa-apa korang panggil. Nilai faedah sama dengan simpanan darab faedah darab tempoh. Hafal. Nilai faedah simpanan darab faedah darab tempoh. Alright, dan satu lagi, kadar faedah sama dengan faedah persimpanan darab tempoh darab 100%. Ini dalam peratus. Kadar faedah ini dalam peratus. Nilai faedah ini dalam RM. Okey. Kalau tengok ini balik, simpanan dalam RM, faedah dalam peratus, tempoh dalam tahun. Okey, kadar faedah dalam peratus, faedah dalam. Okey, sekarang untuk faedah kita ada dua formula. Nilai faedah darab simpanan darab faedah darab tempoh, dan kadar faedah dengan faedah persimpanan darab tempoh darab 100. Laju. Nilai faedah ini adalah berapa yang kita dapat, dia adalah dalam RM. Simpanan, berapa duit yang kita simpan, dia dalam RM. Faedah ini apa? Berapa peratus yang bank tu bagi dalam peratus, dan tempoh ini adalah berapa tahun. Okay, then kadar faedah. Kadar, bila ada perkataan kadar, dia adalah dalam peratus. Faedah ini adalah dalam RM. Simpanan dalam RM. Tempoh adalah dalam tahun. Darab 100%. Okay, hafal. Dan kita tengok contoh tak? Hitung nilai faedah yang diterima apabila dia menyimpan RM2,000 dalam bank selama 4 tahun dan diberi kadar faedah sebanyak 3.2% setahun. Okey, so sekarang dah baca soalan? Dah. Gariskan isi penting belum? Hitung ni operasi apa? Hitung tak bawa apa-apa operasi. Kenapa? Hitung atau nama lain kira. Kira tak cakap pun kena tambah tolak darab bahagi. Dia boleh jadi mana-mana pun. Dia so kira nilai faedah. Kita nak cari nilai faedah.
Ini yang kita nak cari. Yang diterima apabila dia menyimpan RM2,000. Ini adalah untuk apa? Dia simpan RM2. RM2,000 maksud ini adalah simpanan lah, menyimpan dalam bank selama 4 tahun. Ini adalah 4 tahun ni adalah dia punya tempoh. Okey, tempoh. Dan diberi kadar faedah 3.2. Ini adalah kadar faedah. Macam mana garis? Kadar faedah 3.2%. Okey, saya dah garis bulat. Kita keluarkan dulu apa yang kita ada. Soalan suruh cari nilai faedah. Betul. Okey, nilai faedah yang kita tak tahu. Dia menyimpan, maksudnya simpanan dia berapa? Tolong jawab. Sama dengan RM2,000 dalam bank selama 4 tahun. Itu adalah tempoh sama dengan 4 tahun. Dan last sekali, kadar faedah sama dengan 3.2% setahun. So sekarang soalan suruh cari nilai faedah. Tengok, kita ada satu. Ni adalah rumus pertama, ini rumus kedua. Kita nak pakai yang mana? Yang pertama ke kedua? Ni nak cari nilai faedah, maksudnya kita kena pakai rumus yang pertama. Kita ada duit simpanan berapa ringgit tak? Dia ada kata tak? Ada, dia ada kata tadi RM2,000. Dia ada faedah tak? Dia ada kata 3.2% setahun. Dan kita ada tempoh tak? Berapa tahun? Ada, dia kata 4 tahun. Jadi apa yang kena buat? Gunalah nilai faedah sama dengan simpanan darab faedah darab tempoh. Simpanan berapa ringgit? RM2,000 darab faedah mana? 3.2% darab tempoh 4 tahun. 3 kali darab. Nak buat mana satu dulu? Jangan takut, buat satu-satu. Selesaikan 2,000 darab 3.2% dulu. Lepas dah siap baru darab 4. Jangan takut. Okey, saya selesaikan yang pertama dulu. 3.2% ni saya bawa ke depan sebab saya nak tukar dia dalam bentuk per 100. 3.2% darab dengan RM2,000. So apa yang saya kena buat? Ingat tak saya kata saya ada pecahan atas dan bawah dia ada sifar. Jadi apa saya boleh buat? Saya boleh potong sifar. So sekarang ni berapa sifar saya boleh potong? Ingat balik, syarat nak potong sifar dalam pecahan ataupun yang ada atas bawah ni, syarat dia kena potong bawah satu, atas satu. Kena potong sepasang, kita buang couple. So sekarang ni saya potong bawah dulu, saya potong atas, satu couple, saya potong bawah, saya potong atas, satu couple, dan 2 couple saya potong. Sekarang dekat atas ni ada kosong. Boleh tak saya nak potong lagi? Tak boleh sebab bawah dah tak ada sifar dah. Okey? Dia kena atas dan bawah ataupun bawah dan atas sepasang. Alright, so sekarang kita tengok apa yang tinggal. 3.2 per 1 per 1. Satu dekat bawah, tak payah tengok dah. Kira burn. Darab RM20. Tinggal RM20 je kat sini. So apa yang kita kena buat? Darab lah. RM20 darab 3.2. 0 darab 2, 02 darab 2, 4, 0 darab 3, 02 darab 3, 6 tambahkan 640 RM. Sekarang ni betul tak? Salah. Tengok atas ni ada titik peluhan tak? 3.2 ada. Ada berapa nombor belakang titik peluhan? 1. Jadi kita kira dekat bawah. 1 nombor letak titik perpuluhan. Jadi nilai dia sama dengan RM60 4.0. Tak tulis lah. Sebab kosong kat belakang tak buat apa-apa maksud. Okey, sekarang kita ada RM64. Ni adalah untuk apa? Kita baru selesaikan part yang pertama. Jangan kata tu dah siap. Tak buka. Kita baru siapkan ni. Now, saya dah dapat dah 64. Kita kena darabkan dengan 4. Baru kita boleh selesaikan. 64 darab 4. Saya terus kira kat sini. So, 4 darab 4 16. 64 24 25. Jadi, tak muat dah tulis. Jadi, berapa nilai faedah dia? Saya dapat RM256. You guys dapat tak? So, saya dapat RM256. Okey, so itu adalah nilai faedah yang soalan suruh kita cari. Senang ke susah? Susah. Kalau tak hafal ni, jadi hafal NF sama dengan SFT.
Okey, NF sama dengan SFT. Hafal lagu boleh, takkan hafal rumus tak boleh. Okey, itu adalah untuk faedah. Dan kita pergi kepada last sekali tu kat sana hujung sana. Si ada seseorang dia tadi. Cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan ni adalah apa? Tengok yang warna purple ni. Cukai yang perlu kita bayar atas satu-satu perkhidmatan yang kita gunakan. Okey, sebagai contoh, kita pergi restoran. Kita pergi makan, bila kita bayar-bayar, contohnya lah kita makan harga dia RM10. Kita makan lah apa-apa, jumlah dia RM10. Tapi kita kena bayar berapa? RM10 ke? Tak, kita akan bayar RM10 tambah 6% cukai perkhidmatan. So, cukai perkhidmatan tu biasa kalau kita sekarang kita panggil GST. Okey, itu adalah cukai lah. SST itu pun cukai juga, bergantung pada apa servis ataupun apa perkhidmatan yang kita gunakan. Kalau kita pergi hotel pun akan ada cukai perkhidmatan. Okey, kita beli barang kat kedai pun akan ada cukai perkhidmatan. Alright, so sekarang kita tengok contoh. Encik Safwan membayar RM53 setelah menikmati makanan di sebuah restoran. Dia pergi kedai makan, dia bayar banyak mana? RM53. So, bayaran itu termasuk cukai perkhidmatan 6%. Hitung kadar bayar, hitung bayaran itu tanpa cukai perkhidmatan. Apa soalan ni? Nak ni, belit-belit. Okay, tengok balik, dah baca kan? Lepas baca apa kena buat? Gariskan, barulah dia tak berbelit. Encik Safwan dia bayar RM53. Okay, dia bayar. Lepas dia makan, dia kena bayar jumlahnya RM53. Bayaran itu termasuk cukai perkhidmatan 60%. Soalan suruh cari hitung ni kira. Hitung dia tak cakap tambah tolak darab bahagi. Bayaran itu tanpa cukai perkhidmatan. So, tanpa cukai perkhidmatan. Sekarang ni Encik Safwan dia bayar RM53. RM53 ni termasuk dengan 6% cukai perkhidmatan. Tapi soalan nak apa? Soalan nak tanya sebenarnya harga makanan dia berapa? Sebab RM53 yang Cik Safwan ni bayar termasuk dengan cukai perkhidmatan. Soalan suruh cari kalau harga makanan je berapa. So macam mana kita nak buat ni? Oh my god, susahnya. Okay, senang. Cukai perkhidmatan 6%. Kita bayangkan kalau harga jumlah harga makanan tu, ini adalah harga makanan, ini adalah cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan dia berapa peratus? 6%. Harga makanan kita kira sebagai 100% lah. 100% adalah jumlah penuh bagi peratus. Tapi ini adalah harga makanan, dia kena tambah lagi 6% untuk cukai perkhidmatan. Ini cukai So ini adalah harga makanan. Alright. Jadi jumlah yang dia bayar sebenarnya 100% ke? Tak, dia bayar 100 tambah 6 bersamaan dengan 106%. Okey. 106% ni adalah untuk RM53, betul tak? So, dia bayar ini adalah RM53. RM53 ni untuk dua-dua harga makanan dan cukai. Harga makanan kita kata sebagai 100%. Maksudnya jumlah harga makanan ni kita panggil 100 lah. Peratus paling tinggi 100. Tapi untuk Encik Safwan Encik Safwan ni dia kena bayar ekstra 6%. Jadi jumlah 53 ni adalah untuk makanan dan juga cukai 60% tu. Jadilah yang dia kena bayar adalah 106. So apa yang kita kena buat? Macam mana nak kira 100% ni? Guana. So apa yang kita kena buat adalah kita tulis balik. 106% bersamaan dengan berapa dia kena bayar? RM53. Kita nak cari yang mana? Yang 100 ke yang 6? Yang 6 ke 100? Soalan tanya tanpa, maksudnya kita nak cari yang 100. Ini yang kita nak tahu, 100% bersamaan dengan berapa. Okey. So apa yang kena buat adalah, ini adalah satu trik. 106% bersamaan dengan 53, 100 bersamaan dengan kita tak tahu. So apa yang kita buat, ini darab
100% darab 53 bahagi 106. Itu adalah cara untuk kita dapat dekat sini. Saya ulang balik. 100% darab RM53 naik atas darab ke kiri bahagi RM pula bahagi 106%. So itu adalah cara untuk kita dapat tanda soal. Okey, so sekarang macam mana kita nak kira 100 bahagi ni saya letak bawah lah. So 100/106 sama je darab dengan RM53. Kita kira dan kita akan dapatlah jawapan kita. So apa dia? 100 darab 53/106. Boleh potong-potong tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab atas ada kosong, bawah tak ada kosong. Kosong tu kena duduk hujung Yang kosong bawah ni janganlah pergi potong. Salah. Okey, kosong tu kena duduk hujung. Alright, so kalau tak boleh kita buatlah pecahan darab darab atas, bawah darab bawah. Atas darab atas 53 darab 100. Ingat darab 100 kita boleh gerakkan titik. So sekarang 53 titik dia duduk belakang. Darab 100 ada berapa kosong? 1, 2. Kita boleh gerak 2 kali. Gerak ke depan ke belakang? Ke belakang berapa banyak? 1, 2. Alright. Okay, so sekarangnya 5300 bahagi 106. Saya dah buat saya punya sifir sikit-sikit kat sini. Tambah-tambah je. Okay, kalau tak hafal, siapa nak hafal sifir 106? Okay, saya dah kira-kira. Saya buat sampai 5 je. Sebab apa? Selesai dari jawapan saya. Alright, so kita nak startkan. Kita boleh tak RM letak atas dulu sebab ini adalah unit dia. Boleh start daripada 5 tak? Tak boleh sebab 5 lagi kecil dari 106. Kita tengok 2 nombor. 53 tak boleh juga lagi kecil dari 106. 530 saya ambil 3 nombor. 530 kita tengok dekat sifir 106 saya. Sifir 106 ada kat sini. 5 darab 106 dapat 530. Tolakkan, tak ada baki. Kosong hujung potong letak atas. Jadi RM50. 50 ni maksudnya apa? Maksudnya harga makanan yang Encik Safwan ni bayar bernilai RM50 sahaja. So macam mana tadi kita nak cari? 106 sama dengan RM53. 100 sama dengan tak tahu. Apa kita kena buat? Daripada 100 ni naik atas dengan cara darab, ke kiri dengan cara bahagi. Maksudnya 100 darab 53 bahagi 106. Bahagi ni saya letak bawah 100, bawah 100 bahagi dengan per sama 100/106 darab RM53. Kira-kira kita dapat 50, maksudnya duit ataupun harga makannya adalah RM50. Okey, kita dah habis tengok ke tiga contoh. So apa yang kita dah belajar hari ni untuk chapter wang ni, unit 5 wang ni, kita dah belajar tentang asset dan liability. Liability, asset dan liability. Apakah asset? Asset adalah apa yang kita ada, apa barang yang kita ada. Liability adalah apa tanggungan yang kita kena bayar. Okey, contoh asset, contoh asset rumah, kereta, handphone. Itu adalah aset. Dan liability adalah apakah tanggungan kita ataupun hutang. Saya ada hutang kad kredit, saya ada hutang rumah, saya ada hutang dengan kawan. Itu adalah liability. Okey. So, macam mana kita nak tahu kewangan kita ni okey ke tak, kita ni bijak ke tak uruskan duit-duit kita? Untuk tahu kita bijak ke tak, nilai jumlah aset kita kena lagi tinggi daripada liability. Aset lagi banyak daripada liability. Berapa yang kita ada kena lagi banyak daripada berapa yang kita hutang. Okay, kalau liability kita tinggi, aset kita rendah, maksudnya kita tak bijak menguruskan kewangan. Apa yang kita kena buat? Kita kena kurangkan hutang, kita kena kurangkan membeli. Okey, kita kena banyak simpan duit ataupun simpan barang yang boleh menjadikan dia aset kepada kita. Okey, itu adalah aset dan liability. Dan apakah faedah? Faedah ini apakah benda atau benda pula wang yang kita peroleh daripada simpanan kita dekat dalam bank. Kita simpan duit dekat dalam bank sebanyak ini dan bank akan bagi kita balik faedah setiap tahun sebanyak berapa-berapa lah, bergantung kepada berapa nilai faedah, kadar faedah yang
bank tu dah tetapkan. Okay, so nilai faedah kita ada 2 rumus. Nilai faedahnya berapa nilai ataupun berapa banyak yang bank kita bagi tu. Kita simpan duit banyak ni, berapa yang kita dapat. So itu adalah nilai faedah. Simpanan ni adalah apa yang kita letak dekat dalam bank tu, berapa banyak yang kita simpan dalam bank. Beratus faedah adalah bank tu akan kata setiap tahun kita akan dapat 3%. Itu adalah kadar faedah. Dan tempoh berapa lama kita simpan. Kalau setahun kat sini tempoh dia 1, kalau 5 tahun kat sini jadi 5. Dan kadar faedah dalam peratus adalah berapa banyak faedah yang kita terima, berapa banyak kita dapat setiap tahun daripada bank tu, perkan dengan simpanan, berapa duit yang kita simpan dalam berapa tahun, dalam dengan 100, kita akan dapatlah berapa peratus. Okey, contoh ni dah terangkan tadi. Okey, now dan last kali kita dah tengok juga cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni apa? Cukai yang kita dah yang kena bayar sebabkan perkhidmatan yang kita dah guna. Sebagai contoh, kita pergi kedai makan, ada perkhidmatan yang kita kena bayar dekat kedai. Contohnya harga makanan kita RM100, kita kena bayar 100 ke? Tak, kita kena bayar 100 plus tambah 6%. Jadi maksudnya dia lebih daripada harga makanan lah. So yang lebih tu adalah cukai perkhidmatan. Macam contoh tadi saya dah kata jumlah yang dia kena bayar RM53, tapi RM53 tu termasuk dengan cukai yang dikenakan oleh restoran. Jadi soalan ni dia tanya macam mana kita nak cari harga makanan. So kita tengok balik lah dalam kerja dia. So itu saja yang kita telah belajar pada hari ini. Dan thank you for watching. Terima kasih sebab tengok Madam Siti daripada awal sampai akhir. So kita dah belajar banyak tentang wang. Dan tengok juga, jangan lupa tengok video-video lain Madam Siti untuk matematik. Dan bagi tahu kawan-kawan, jangan lupa tekan button subscribe. Button subscribe tu kalau tak tahu yang mana dia warna merah, tekan je. Dan turn on notification supaya setiap kali kita upload video baru, korang akan dapat update. Jangan lupa follow Instagram eTution. Follow juga Twitter eTution_my. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh drop komen dekat bawah. Ataupun pergi Twitter eTution, tangkap gambar, hantar dekat kita. Nanti kita akan cuba selesaikan. Alright, so kita jumpa lagi di dalam video eTution bersama siapa? Bersama Madam Siti. Bye!